Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir ya karim ya fattah wa bika nasta'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alhamdulillah sidang jemaah sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masih direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu, terutamanya buat sahabat-sahabat jemaah pengajian di Surau Al-Amin, Bandar Tun Hussein On. Moga-moga saya doakan semuanya berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan masih belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah Subhanahu wa taala telah menerima amal kita semua di dalam bulan Ramadan yang lepas, yang mana kita telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai mardatillah, iaitu keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Ramadan telah berlalu, yang mana ada 3 kelompok manusia yang meninggalkan Ramadan. Yang pertama disebut sebagai golongan yang sabiqum bil khairat, iaitu golongan yang masih lagi berlumba-lumba melakukan kebaikan. Alhamdulillah, dan tahniah kepada yang masih istiqamah. Istiqamah dengan solat di awal waktu, istiqamah dengan masih terus berpuasa 6, istiqamah dengan membaca Al-Quran, istiqamah dengan bersedekah, istiqamah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah golongan yang disebut sebagai golongan muktasid. Muktasid ni siapa? Golongan yang biasa-biasa je. Kan? Ramadan macam tu, luar Ramadan pun macam tu juga. Kan? Maknanya tidak ada peningkatan ataupun nak kata turun sangat pun tidak. Kan? Dia sedang-sedang sahaja. Dan yang ketiga disebut sebagai golongan yang zalimun li nafsih. Golongan yang menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya itu apa maksudnya? Ialah beliau telah mensia-siakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan dalam Ramadan yang lepas untuk mentarbiah diri, mentarbiah jiwa, mentarbiah nafsu, dan mentarbiah kita punya amal supaya jadi lebih baik daripada sebelumnya. Namun bila Ramadan pergi, amal tersebut pun pergi, ibadah tersebut pun pergi, dan kesungguhan kita pun pergi. Dan kita mohon doa banyak-banyak pada Allah supaya mujahadah yang kita usahakan dalam Ramadan yang lepas tidak pergi begitu sahaja, kerana amal ini dia mudah untuk meninggalkan kita, kan, kalau kita tak pegang betul-betul. Dan tahniah kepada mereka yang semuanya telah mengeringkan nafsu masing-masing dalam Ramadan yang lalu. Dan jangan lepas habis Ramadan, kita sekarang berada di Aidilfitri dan bulan-bulan yang berikutnya, kita manjakan kembali nafsu-nafsu kita yang sentiasa mendorong ke arah melakukan keburukan. Nafsu tak suka buat benda baik, tuan-tuan. Dan nafsu Allah telah sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan sesungguhnya nafsu ini sentiasa menyuruh melakukan kepada keburukan, melainkan mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala memelihara hawa nafsu kita daripada mengingini untuk melakukan perkara-perkara mungkar, dan seterusnya bermanja-manja, untuk bermalas-malas dalam mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu selaku mukadimahnya, tuan-tuan. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan menyambung kembali pengajian kita, masih membincangkan
bab yang ke-21 pada menyatakan mengenai kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi tuan-tuan yang ada rujukan kitab, boleh buka muka surat 245 dan kita berhenti di situ, yang mana telah disebut dalam satu riwayat, afdalul zikri az-zikrul khafi, sebaik-baik zikir itu adalah zikir yang diucapkan secara khafi. Khafi ni apa? Secara sembunyi. Khafi juga disebut sebagai zikir yang kita ucapkan di dalam hati, yang tidak diketahui oleh orang lain, tidak didengari oleh orang lain. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir, dia mengatakan apa? Zikir khafi itu tidak mengangkat dia oleh malaikat, kerana bahawasanya tiada melihat ia akannya, maka iaitu sir antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Syekh Abdul Qadir, malaikat mencatatkan yang zahir sahaja, dan apa yang dilihat dilakukan oleh manusia, sebaliknya benda yang berada di dalam hati. Contohnya berkaitan dengan ikhlas, berkaitan dengan sejujur mana hati kita melakukan satu-satu perkara. Jadi malaikat tidak mengetahui akan perkara tersebut. Dan ini sabit dalam satu hadis, bagaimana Rasulullah menceritakan nanti di hari akhirat amal manusia akan dipersembahkan di hadapan Allah. Malaikat akan membawa amal masing-masing. Ada amal ahli zikir, ada amal orang yang bersedekah, ada amal orang yang berjihad di jalan Allah, ada amal orang yang ahli dalam Al-Quran, selalu bersama dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Jadi semua amal itu disembah. Dan amal-amal ini dalam bentuk, di sudut pandangan malaikat, adalah amal-amal yang terbaik. Jadi dipersembahkan kepada Allah. Dia kata apa? Wahai Allah, lihatlah amal hamba-Mu ini ya Allah, penuh dengan amal zikirnya ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Campakkan amal ini ke wajahnya, kan? Seret ia di atas wajahnya, masukkan ia dalam neraka. Kerana apa? Contoh, bagi orang yang bersedekah tadi, dia tidak bersedekah, kan, melainkan kerana untuk digelar sebagai seorang yang dermawan. Begitu juga, kan, seorang yang berjihad, dia tidak berjihad melainkan hendak digelar sebagai orang yang mati syahid, kan, hingga diagungkan, sehingga dibanggakan oleh seluruh kenalan, rakan dan taulan dia. Maka disuruh juga amal tersebut dicampakkan ke wajahnya, dan beliau ini tadi diarahkan untuk diseret di wajahnya. Kemudian begitu juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Dia kata, aku mencari redha Engkau ya Allah dengan mengajarkan kalam-Mu. Allah Ta'ala kata tidak. Sebaliknya, engkau membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran hanya untuk disebut sebagai seorang qari, dan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya mencatat amal yang kita lakukan. Semua amal yang kita lakukan malaikat catat tanpa kecuali. Namun malaikat tidak mengetahui akan ikhlas ataupun tidak amal seseorang makhluk melainkan setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah dengan pendapat dalam riwayat tadi disebut zikir yang afdal itu adalah zikir khafi, zikir yang diucapkan dalam hati. Contoh saya pernah sebut sebelum-sebelum ni tuan-tuan. Kita naik kereta seorang-seorang, kan, tanpa ada siapa pun di sisi kita, sambil tu kita berzikir, kan. Itu pun mengisyaratkan bahawa ikhlas kerana tidak ada orang yang tahu akan zikir kita. Cuba bayangkan, kita naik kereta, kan, tidak ada orang lain, dan kita zikir secara sendirian di dalam hati. Jadi malaikat pun, kan, disebut dalam, kalau ikut kaedah ini, malaikat pun tidak mengetahui, melainkan yang mengetahui itu adalah pemilik hati, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang jemaah sekalian, kata Imam Manawi, dikendaki dengan zikir itu adalah tadabbur. Zikir bukan sekadar kita zikir, kan, sambil lalai, sambil leka, sambil melakukan benda-benda yang tidak ada kaitan dengan ingat kita kepada Allah. Contohnya menyambil-nyambil je, duduk tengok TV kita zikir, kan. Di situ tidak ada tadabbur. Dan disebut juga zikir itu sebagai tafakkur.
Kan? Tadabbur dan tafakkur pada kejadian Allah dan segala nikmatnya. Kita muhasabah tuan-tuan, kan, dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan di sekeliling kita. Allah Ta'ala kurniakan di keliling kita, kan, dari bentuk nikmatnya, daripada sudut kejadian kita, dari sudut kebesaran Allah, dari sudut maha hebat dan penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sambil kita mengucapkan zikir tersebut. Ini lebih besar berbanding dengan orang yang berzikir hanya sekadar ucapan di bibir, kan. Jadi kita zikir kena ada tadabbur dan kena ada tazakkur, kan. Tadabbur ni ialah menghayati apa yang kita ucapkan. Contoh, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, kan. Kita tahu apa yang kita ucapkan, dan di akal kita juga, kan, memikirkan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kita mengucapkan alhamdulillah, kan, segala puji bagi Allah, kan. Allah maha hebat, Allah maha perkasa, Allah Ta'ala maha tunggal, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, kan. Kita memikirkan mengenai apa yang kita zikirkan. Sebab tu penting untuk kita tahu sebenarnya makna-makna di sebalik zikir yang kita ucapkan. Supaya apa? Supaya zikir yang kita ucapkan itu lebih dekat dengan hati kita, berbanding kalau satu orang yang dia mengucapkan satu perkataan, kan, yang dia tidak ketahui maknanya, mungkin tidak sampai, tidak masuk ke dalam hati orang yang berzikir. Sebab tu dikatakan tadabbur, kan. Tadabbur ni maknanya menghayati apa yang kita zikirkan, dan tafakkur memikirkan apa related yang kita tadabburkan tadi itu dengan kejadian Allah Ta'ala dalam bentuk nikmatnya, dalam bentuk pemberian-pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kan. Di akal fikiran kita, dan kita menolak sebarang kebesaran-kebesaran makhluk, sebarang bentuk kebesaran-kebesaran yang bersifat sementara, kan. Dalam bentuk pangkatnya kita tolak, dan dalam bentuk hartanya kita tolak, dalam bentuk pujian-pujian manusia kita tolak. Kita hanya mengharapkan adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kata Imam Al-Qami, mudah-mudahan dikehendaki dengan tadabbur dan tafakkur itu pada kejadian Allah, maka dengannya akan menghasilkan terkeluarlah segala hukum syariah, dan dapat mentasawurkan segala masalah fiqhiyah yang melakukan dia atas hatinya pada memikirkan ia padanya. Kelebihan tadabbur dan tazakkur, kata Imam Al-Qami, Imam Al-Qami, dia mengatakan di sebalik tadabbur dan tafakkur boleh menghasilkan, menatijahkan, terutamanya bagi golongan ulama dan golongan orang-orang yang saleh, golongan-golongan orang yang ada ilmu, bukan setakat mendekatkan diri kepada Allah, bukan setakat memahami tujuan dia berzikir, tetapi Allah Ta'ala bukakan futuhat dan pintu-pintu untuk dia mengetahui cabang-cabang ilmu syariah, cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan tasawuf, cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan akidah. Sehingga tahap itu, kata Imam Al-Qami. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ada satu kisah. Satu ketika Imam Syafi'i rahmatullah alaih telah dijemput oleh anak murid beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, kan, untuk bertandang ke rumah beliau. Jadi Imam Syafi'i menerima jemputan dan pelawaan tersebut. Jadi pada hari Imam Syafi'i sampai, anak Imam Ahmad bin Hanbal, seorang anak gadis, dia sangat teruja sebab ayah ataupun guru kepada ayahnya, bahkan Imam Syafi'i dikenali di zaman itu sebagai satu orang yang Masya Allah, kan, kehebatan amalnya, kehebatan ilmunya tidak dapat disanggah lagi. Bahkan dia sangat makruf sebagai orang yang alim di zaman tersebut. Jadi terujalah si anak ni tadi, kan, nak menyambut ketibaan satu orang yang soleh hadir ke rumahnya. Bila sampai di rumah, Imam Syafi'i rahmatullah alaih dijamu dengan makanan, kan, oleh keluarga Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i makan dengan sangat banyaknya, kan, makan begitu banyak sehingga kan anak perempuan tadi, dia ialah rumah orang dulu, dia bukannya besar, dapat dilihat ataupun dapat didengari
ataupun mungkin agaknya curi-curi pandang ke, melihat keadaan bagaimana Imam Syafi'i makan, kerana rumahnya berlegar di kawasan yang sempit kan. Rumah zaman dulu bukan besar, bukan ada pembahagian ruang-ruang seperti rumah-rumah kita hari ini. Jadi anak Imam Ahmad bin Hanbal melihat Imam Syafi'i makan begitu banyak. Jadi timbul satu persoalan dalam diri dia. Dia kata, ini ke ulama'? Ini ke orang yang disebut sebagai alim? Makan kan, orang alim ni kalau ikut makan berhenti sebelum kenyang. Tapi ni makan dengan begitu banyak. Jadi timbul satu pertanyaan, satu tanda tanya dalam diri anak Imam Ahmad bin Hanbal yang perempuan tadi. Kemudian sampailah waktu tidur. Sampai waktu tidur, anak Imam Ahmad bin Hanbal juga kan, dia melihat-lihat bagaimana hebatnya ibadah Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Tapi malam tu dia lihat Imam Syafi'i hanya solat beberapa rakaat, kemudian Imam Syafi'i hanya berbaring. Sambil berbaring kan, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini, nampak macam tak tidur, tapi tak juga melakukan ibadah. Timbullah pada hari esok, anak Imam Ahmad bin Hanbal yang perempuan tadi, dia bertanya kepada ayah dia. Dia kata, wahai ayah, iya ke Imam Syafi'i ini orang yang soleh, orang yang alim seperti mana yang disebut-sebut? Kerana aku tidak melihat sesuatu yang istimewa pun. Dia makan dengan begitu banyak semalam. Begitu juga malam tadi aku lihat ibadahnya hanya sedikit, tidurnya yang lama. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan pertanyaan anaknya itu tadi kepada Imam Syafi'i. Dalam riwayat lain diceritakan Imam Syafi'i sendiri terdengar pertanyaan tersebut daripada anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Syafi'i kata apa? Dia kata, aku adalah orang yang sangat berhati-hati dengan makananku. Namun bila aku pergi ke rumah orang yang soleh, aku akan makan dengan lebih banyak berbanding di tempat lain, kerana aku yakin orang-orang yang soleh ini sumbernya, rezekinya daripada sumber yang terpelihara. Dan dari sudut halalnya, dari sudut bagaimana dia memperolehi sumber tersebut, dan tidak ada unsur-unsur syubhah dan sebagainya. Sebab tu aku makan dengan lebih banyak. Adapun jika Imam Syafi'i di tempat yang lain, mungkin beliau sangat berhati-hati dengan makan beliau. Kemudian dia kata mengenai ibadah malamku, dia kata, rumah orang alim ni aku yakin dia percaya rumah yang penuh dengan keberkatan. Kan? Tentu banyaknya malaikat-malaikat rahmat yang ada di dalam rumah orang-orang alim ataupun di sekitar rumah orang alim. Jadi pada malam itu aku mengambil peluang, mengambil berkat rumah orang alim ini untuk aku menyelesaikan 70 permasalahan fiqh yang aku tak boleh selesaikan sebelum ni. Sebelum ni tak boleh selesai 70 tersebut, tapi malam tadi masya-Allah, dengan izin Allah, dengan rezeki berada di rumah orang yang alim, Imam Syafi'i kata, aku telah selesaikan 70 permasalahan tersebut, yang mana manfaatnya lebih lagi bukan setakat untuk diri dia, bahkan untuk ummah. Kan? Kalau kata dia beribadah, manfaat ibadah itu hanya untuk diri beliau. Namun bila mana dia menyelesaikan permasalahan furu' mengenai fiqh, maka ramai orang yang dapat manfaat. Sehingga kan kita hari ini pun tak mustahil telah mendapat manfaat daripada tidak tidurnya Imam Syafi'i pada malam tersebut, kerana memikirkan salah satu daripada 70 permasalahan yang telah diselesaikan pada malam itu, dan hari ini kita mungkin apply masalah-masalah tersebut dalam kehidupan rutin harian kita. Sebab tu kata Imam Al-Alqami tadi, dia kata natijah daripada tadabbur dan tazakkur, dia akan mendatangkan natijah yang lain pula, iaitu Allah Ta'ala buka lagi futuhat, buka lagi jalan-jalan untuk diselesaikan masalah-masalah. Jadi bila kita faham di sini sidang jemaah sekalian, bila kita ada masalah, kan, selain daripada kita berdoa, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk doa, ada lagi satu kaedah yang lain yang boleh kita juga lakukan, ialah dengan berzikir kepada Allah, namun bukan zikir yang kosong, tetapi zikir yang penuh dengan tadabbur dan tazakkur. Kan? Sambil itu kita kata kita ada masalah, contohlah, kan, ada di antara ahli keluarga kita yang diuji dengan penyakit COVID dan sebagainya, kan, tak sembuh-sembuh, kan, lambat sembuhnya. Jadi kita kena banyakkan zikir.
ataupun orang yang mengalami sakit itu sendiri, beliau ini hendaklah berzikir kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar daripada penyakit tersebut. Begitu juga mereka yang ada masalah, kan, hutang yang banyak di keliling kita, tak tahu dah macam mana cara, kan, nak selesaikan hutang piutang. Tak tahu dah cara macam mana nak pulihkan perniagaan dalam keadaan ekonomi yang mencabar hari ini. Macam-macam manusia diuji dengan ujian kehidupan. Maka apa yang kita boleh buat selain daripada berdoa kepada Allah, kita banyakkan zikir. Moga-moga asbab daripada kita zikir tadi, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan futuhat. Futuhat ni pintu-pintu, kan, jalan-jalan untuk kita menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan. Ataupun sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kan, ada satu benda yang kadang-kadang Allah Ta'ala tidak berikan dalam bentuk pemberian, tetapi Allah Ta'ala berikan dalam bentuk ketenangan, kan. Allah Ta'ala berikan bentuk ketenangan jiwa kepada kita. Kita ada masalah, tapi kadang-kadang kita tengok orang yang ada masalah ni, muka dia tenang je, kan, jiwa dia tenang je, tapi masalah banyak, tetapi dia masih diberikan ketenangan oleh Allah. Cuba tanya dia, apa tips dia di dalam menghadapi masalah tersebut tapi masih lagi boleh bertenang? Tak lain dan tak bukan, orang-orang yang sebegini mungkin mereka ini ada hubungan yang baik dengan Allah. Allah Ta'ala dah janji dah dalam ayat yang saya bacakan awal tadi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan kita zikir kepada Allah, hati-hati akan jadi lebih tenang. Sekurang-kurangnya jalan untuk keluar daripada masalah ialah Allah Ta'ala menghilangkan keserabutan kita dengan masalah. Allah memberikan ketenangan kita nak menyelesaikan masalah, dan Allah Ta'ala berikan ketenangan kepada kita, dan untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sidang jemaah sekalian, ada dalam riwayat yang lain disebut, asyaddul a'mali thalathun, amal yang paling berat untuk dilakukan itu ada 3 perkara. Zikrullahi ta'ala ala kulli halin, wa muwasatul akhi min malika, wa insaful faqiril ba'is min nafsik. Baik, sangatlah payah untuk melakukan 3 amalan. Yang pertama, yang susah itu katanya ialah untuk berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Bukan senang tuan-tuan. Kita boleh duk cerita tentang zikir lah, banyakkan zikir. Tapi nak kata zikir dalam setiap waktu ni, tak semua orang boleh buat tuan-tuan. Namun bukan nak kata tak ada orang boleh buat, ada orang boleh buat. Namun kita yang tak biasa ni tuan-tuan, sebenarnya susah untuk peringkat permulaannya untuk sentiasa berzikir kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah, zikir ni kita kena letakkan satu KPI ataupun letakkan satu jadual, kan? Berapa banyak kita nak zikir? Berapa banyak kita nak zikir? Zikir apa yang kita nak zikirkan? Bila waktu kita nak berzikir? Kena ada susunan jadual. Contohnya lepas subuh nak zikir apa? Antara solat ba'diyah subuh dengan sembahyang subuh ada zikirnya tuan-tuan. Selepas sembahyang subuh ada zikirnya tuan-tuan. Lepas sembahyang duha ada zikirnya tuan-tuan. Kan, begitu juga antara zuhur dan asar ada zikirnya. Lepas asar ada zikir tertentu. Lepas maghrib ada zikir tertentu. Lepas isyak ada zikir tertentu. Jadi bila kita tahu sebenarnya zikir apa yang kita nak baca, berapa banyak jumlah zikir yang kita nak baca dalam satu hari, sebenarnya kita boleh, kan, menyusun jadual kita. Mungkin tidak penuh, mungkinlah tidak seperti yang disebut tadi, iaitu zikir pada setiap keadaan. Namun sekurang-kurangnya banyak daripada keadaan-keadaan tersebut kita telah lapangkan waktu kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf tuan-tuan kalau saya katakan orang yang telah rasa banyak dengan 1000 kali berzikir dalam satu hari, sebenarnya dia tersilap, kan? Zikir 1000 satu hari ni tuan-tuan sebenarnya tak sampai pun 1 jam, kan, daripada waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak sampai pun 1 jam tuan-tuan. Saya ambil contoh paling mudah lah. Kalau zikir Allah, zikir yang paling ringkas, Allah, Allah, Allah. Cuba tuan-tuan duduk pada suatu waktu, tuan-tuan ambil tasbih, tuan-tuan
gunakan, tak kira lah digital ke, tak digital ke ataupun manual, zikir Allah, Allah, Allah ni kalau 1000 kali, agak-agak berapa waktu yang kita ambil untuk selesaikan 1000 kali Allah, Allah, Allah dengan zikir yang agak laju. Allah, 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 Allah tu kan, kita baca sebanyak 1000 kali. Cuba tuan-tuan kira, dalam perkiraan saya kan, tak sampai 15 minit pun kita boleh selesaikan 1000 kali Allah, Allah, Allah. Tak sampai 15 minit. Kalau saya kata 10 minit tu mungkin laju sangat kan, mungkin antara 10 hingga 15 minit kita boleh selesaikan Allah, Allah, Allah dalam tempoh zikir sebanyak 1000 kali. Dan kalau kita rasa dah banyak dah zikir tu, sebenarnya baru 10 minit daripada 24 jam kita. Maknanya kalau Allah, Allah, Allah punya zikir sahaja kan, 1000 tu baru sebahagian kecil, kita kena ambil lebih lagi daripada 1000. Katalah kita ambil zikir yang lebih panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan, saya ingat kalau 1000 kali, lebih kurang dalam 40 minit kita boleh selesaikan 1000 kali la ilaha illallah kan, dalam lebih kurang 40 minit. Tuan-tuan boleh buka di YouTube kan, di YouTube kadang-kadang ada zikir 1000 kali la ilaha illallah. Cuba tuan-tuan tengok di situ, dia ada waktu kan, berapa lama tempoh video tersebut. Kalau di YouTube tu mungkin dengan bacaan yang perlahan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lebih kurang 1 jam. Katalah kita ambil dengan tempo yang lebih laju, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita boleh mungkin singkatkan daripada sejam tadi kepada hanya 40 hingga 45 minit. Kalau kita kata 1000 kan, dah banyak dah kita zikir la ilaha illallah, sebenarnya baru 45 minit daripada jadual harian kita, kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, kan, kita kena bagi lebih lagi. Allah Subhanahu Wa Taala kan memberikan nikmat kepada kita tanpa ada waktu. Nafas ini, oksigen ini 24 jam kita boleh ambil kan, dengan banyak mana pun kita nak ambil. Kan, begitu juga nikmat pandangan mata, nikmat sihat, Allah berikan tanpa ada waktu. Allah Ta'ala berikan setiap hari 24 jam tanpa ada balasan yang perlu kita berikan, namun kita kena balas sesuatu. Dan zikir ini saya sebut dah sebelum ini tuan-tuan, bukannya manfaat kepada Allah. Allah tidak terkesan dengan amal ibadah hamba-Nya, tetapi sebenarnya zikir ini untuk diri kita. Kan? Untuk diri kita. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, cuba kita bayangkan tuan-tuan ya, Nabi Ibrahim AS, dalam riwayat disebut, dipesan kepada baginda Nabi SAW agar umat ini memperbanyakkan membaca zikir subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Cuba kita bayangkan, ada malaikat yang Allah Ta'ala jadikan khusus untuk menanam tumbuh-tumbuhan kita, pokok-pokok kita dan pohon-pohon kita dalam syurga nanti. Jadi cuba kita bayangkan, kalau banyaknya zikir kita, banyaklah pepohonan, banyaklah pokok kita, dusun-dusun kita akan dipenuhi dengan buah-buah yang bermanfaat, dan pokok-pokok yang bermanfaat kepada siapa? Kepada kita akhirnya bila mana kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayangkan tamsilan atau contoh yang saya buat. Dua orang yang memiliki kebun yang sama luasnya. Katalah setiap orang memiliki 10 ekar kebun. 10 ekar kebun masing-masing. Jadi satu orang ini dia sangat memanfaatkan setiap inci kawasan kebunnya, kan, dengan ditanamkan macam-macam pokok. Pokok durian, pokok rambutan, pokok manggis, pokok langsat, duku dan sebagainya. Dan sehingga satu tempoh mungkin 5 tahun, 10 tahun, pokok-pokok tersebut mengeluarkan hasil, kan. Dan orang datang berziarah ke kebunnya, dia boleh jamu dengan buah-buahan tersebut. Bahkan bukan setakat itu, beliau boleh memperolehi rezeki ataupun duit daripada hasil jualan buah-buahan tersebut. Manfaatnya kembali kepada siapa? Manfaatnya kembali kepada tuan tanah. Dan seorang yang lain, kebunnya sama juga 10 ekar, namun beliau tidak memanfaatkan kebun tersebut dengan dibiarkan menjadi hutan, menjadikan semak samun.
Kan, nak kata balak pun tak ada dalam kebun tu. Kalau ada balak boleh juga jual balak tuan-tuan. Tapi jual balak hari ni pun susah juga ceritanya. Nak kena dapatkan lesen dan sebagainya, kelulusan daripada pihak Jabatan Hutan. Bukan sewenang-wenang kita boleh tebang-tebang pokok-pokok hutan yang walaupun tumbuh dalam kebun-kebun kita sendiri. Baik. Jadi orang ni tadi dia tidak memanfaatkan kebun dia, hasil mahsul dia. Selepas berlalu tempoh 5 hingga 10 tahun, kawan yang kebun sebelah telah menerima hasilnya, kan, boleh makan buah, kan, boleh jadikan kebun ekoturism dan sebagainya, boleh buat kebun pelancongan, kan, boleh dapatkan hasil. Tapi dia lepas 10 tahun masih lagi hutan belantara, masih lagi menjadi hutan belukar. Maka tidak ada apa yang didapat manfaat daripada kebun yang sama luasnya dengan sahabat yang memiliki 10 ekar yang sama tadi. Jadi kita nak pilih yang mana agak-agaknya tuan-tuan? Dah tentu kita nak pilih kebun yang ada hasilnya. Jadi begitulah. Nak memperolehi hasil, kan, di hari akhirat, kena mujahadah sedikit di atas dunia ni. Sebab tu kata riwayat tadi dia kata apa? Yang susah itu adalah untuk zikir kepada Allah dalam setiap keadaan, setiap zaman, setiap waktu. Kan, setiap keadaan ni susah tuan-tuan. Keadaan ni apa? Keadaan ni contoh di tempat kerja, di rumah, di kenderaan, di mall, kan, di mana-mana sahaja nak berzikir ni payah. Orang ni dia kalau berzikir ni, dia hanya kadang-kadang menganggap lepas sembahyang. Zikir mesti duduk di satu tempat yang khusus. Contohnya kena atas sejadah ataupun di masjid baru berzikir. Sedangkan zikir ini satu ibadah yang paling mudah untuk kita buat. Kan, ibadah yang paling mudah untuk kita buat adalah zikir. Zikir ini tak perlu pun kepada wuduk, tak perlu pun menghadap kiblat, kan, bahkan di mana-mana kecuali tempat-tempat yang kotor lah, kan, seperti tandas dan sebagainya, tak bolehlah kita berzikir. Namun selain daripada itu, zikir boleh kita lakukan pada bila-bila masa. Orang yang dalam keadaan berjunub pun dia boleh melakukan zikir. Sebab tu kalau orang perempuan dalam keadaan haid, kan, terutamanya pada malam-malam yang terakhir bulan Ramadan, dicadangkan dia untuk apa? Untuk banyak berzikir dan banyak berdoa. Jadi kita ni tuan-tuan, kan, ambillah peluang. Ibadah yang paling mudah dalam hidup ini adalah zikir, kan. Cuma kena rajin gerakkan dua bibir ini dan gerakkan lidah untuk kita mendapatkan mahsulnya, hasil dan mahsulnya nanti di hari akhirat kelak. Kemudian yang kedua dia kata apa tadi? Pada setiap zaman ni, setiap masa. Susah tuan-tuan, kita kadang-kadang ni kalau buat sesuatu benda tu, kita fokus dengan benda tu je, lupa kita nak zikir. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka cuba untuk memastikan setiap daripada apa yang mereka lakukan itu menjadi ibadah. Sehingga kan tidur pun mereka, kan, nak tidur yang menjadi ibadah. Bahkan kalau berjalan ni tuan-tuan, nak jadikan berjalan itu dengan ibadah. Jadi kita kadang-kadang naik kereta, kan, travel mana-mana sangat rugi, kan, kalau kita biarkan waktu itu hanya berlalu begitu sahaja, kan. Sebab tu kena jadikan rutin, kan, sediakan sekurang-kurangnya tasbih tuan-tuan, tak kira tasbih bentuk yang macam mana, kan, sama ada dalam bentuk manual seperti ini ataupun dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk yang macam mana sekalipun. Nak tasbih nak kira dengan tangan pun okey. Cuma dengan tangan ni kadang-kadang kita terlupalah dia punya kiraan dia. Kan, kalau kita tak fokus, kadang-kadang kita lupa. Kan, kira. Contohlah kita nak tasbih sebanyak 1000 kali. Jadi kalau gunakan kiraan jari ni tuan-tuan, kadang-kadang kita lupa. Dah berapa dah? Kadang-kadang tu tak payah kata 1000. Nak zikir 100 pun lupa tuan-tuan. Tadi dah berapa puluh ya? Itu masalah pula kalau zikir dengan jari. Tapi kalau boleh fokus dengan jari, masya-Allah, boleh. Tak ada masalah. Baik. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, yang ketiga, keadaan yang sukar untuk kita berzikir itu dikata di semua tempat. Kan? Semua tempat, semua keadaan. Kadang-kadang kalau kita duduk tempat kerja ni tuan-tuan, kan, duduk kat tempat kerja ni, kan, kita buat kerja buat je tanpa hati kita. Sebab tu bila kita kata tazakkur dengan tafakkur, zikir yang paling afdal itu zikir hati tadi kita sebut awal tadi. Hati kita biar je lalai. Tangan mungkin buat kerja, mata mungkin memandang kepada kerja, tapi hati kita macam-macam duk fikir benda lain, kan, fikir bilalah boleh rentas negeri, kan, raya nanti macam mana dan sebagainya. Hati kita biar je lalai. Ini benda yang susah. Sebab tu disebut tadi, dia kata benda yang susah itu untuk zikir pada setiap keadaan, setiap masa dan setiap tempatnya. Betul tu tuan-tuan. Tapi kalau kita dah biasakan diri kita dengan berzikir,
insya-Allah zikir itu akan jadi ringan, kan, akan jadi mudah. Bahkan kita rasa ada benda yang tak sempurna lagi pagi ni sebab kita masih belum habiskan zikir-zikir rutin kita. Kalau tak tahu nak buat apa tuan-tuan, selawat banyak-banyak. Dan baru ni saya pun ada dengar satu ceramah satu orang ustaz, kan, menceritakan bagaimana selawat ini antara zikir yang paling baik. Kalau kata dalam satu hari itu tak ada zikir lain, tak ada zikir la ilaha illallah, tak ada zikir subhanallah, tak ada zikir Allahu akbar, tak ada zikir la haula wala quwata illa billah, tak ada astaghfirullah, tak ada. Kita hanya memperbanyakkan dengan selawat sahaja pun itu dah cukup besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti besarnya, kan, ganjaran di sebalik berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang akan berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Malaikat akan berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, dalam riwayat tadi disebut apa? Yang susah itu ialah menolong saudara daripada hartamu. Menolong saudaramu daripada hartamu. Satu benda yang susah, tuan-tuan. Manusia ni kalau dengan harta ni dia sayang, tuan-tuan, kan? Dia rasa sedih kalau luak sesuatu daripada hartanya. Sebab tu kita minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala berikan kita ini satu perasaan sakhawah. Sakhawah ni apa dia? Sakhawah ini ialah orang yang tidak pernah rasa takut di dalam memberi, kan? Bahkan dia tak rasa risau pun dalam memberi, tidak rasa kekurangan pun pada hartanya dalam memberi. Orang yang memberi sehingga tahap itu, tuan-tuan, hari akhirat nanti akan ada salah satu daripada pintu-pintu syurga, pintu sakhawah namanya. Pintu ini akan memanggil orang-orang yang banyak memberikan infak, yang banyak mengeluarkan hartanya tanpa dia risau hartanya berkurangan, tuan-tuan. Sebab tu disebut orang yang memberi sebenarnya tidak pernah berkurangan hartanya. Allah Subhanahu wa taala memberi balas balik, kan, dengan sesuatu yang kita tidak sangka, tuan-tuan. Kan, contohnya dalam ayat wa may yattaqillah ada, kan, dalam ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Banyak lagi ayat-ayat lain yang Allah Taala memberi bukti kepada kita bahawa Allah akan memberikan balasan kembali. Jadi tak nak ke, kan, hari akhirat nanti ada pintu syurga yang panggil kita, wahai orang-orang yang berpuasa, mari masuk daripada pintu Ar-Rayyan. Wahai orang-orang yang bertasbih, mari masuk daripada pintu-pintu tasbih. Wahai orang-orang yang bersedekah, mari masuk daripada pintu-pintu sakhawah. Moga-moga Allah Taala berikan kita perasaan tersebut. Dan yang ketiga, sidang jemaah sekalian, dan yang ketiganya ialah dan memperbaiki orang fakir, dan memperbaik orang fakir yang kepayahan daripada diri engkau. Orang yang fakir, fakir ni apa takrif dia, tuan-tuan? Dia ada dua takrifan, satu fakir, satu miskin. Orang yang fakir ni dia punya keperluan, contohnya satu hari itu RM10, namun dia hanya mendapat kurang separuh daripada RM10 tersebut. Ini dinamakan orang fakir. Contohlah dia bekerja, kan, dia kerja dan macam-macam kerja dia buat, dia hanya dapat RM4 sahaja, kan, daripada keperluan kehidupan dia yang satu hari sepatutnya RM10. Jadi mereka ini orang yang fakir. Orang miskin orang yang memperolehi lebih daripada separuh daripada keperluan kehidupan dia. Contoh, kehidupan dia juga satu hari perlu RM10, tapi dia kerja dia dapat RM6, RM7, RM8. Ini disebut sebagai orang yang miskin. Jadi orang yang fakir ni orang yang susah, tuan-tuan. Maka dikatakan dalam riwayat tadi, memperbaikkan fakir yang kepayahan daripada hartamu. Kita ni tadi nak jadi pemurah yang macam kita sebut yang kedua tadi, sakhawah tadi, susah, tuan-tuan. Apatah lagi kalau orang fakir, kita nak sempurnakan kehidupan dia. Contoh, dia tak ada rumah, tuan-tuan. Kita nak bagi dia rumah, kan? Dia tak ada kebun, kan, untuk bercucuk tanam. Kita bagi tanah kita, tuan-tuan. Kan? Dia tak ada kenderaan nak digunakan untuk pergi kerja. Kita bagi kenderaan kita. Bukan satu benda yang senang, tuan-tuan. Kan? Setakat hari ini, kan, tak ramai orang yang ada kemampuan nak melakukan perkara tersebut, tuan-tuan. Dan saya doakan moga-moga Allah Ta'ala jadikan diri saya dan tuan-tuan semua memiliki sifat tersebut,
kan, suatu hari nanti untuk kita sama-sama bantu orang-orang fakir miskin yang ada di sekeliling kita, tuan-tuan. Ini sifat yang ada pada diri para sahabat, kan? Sifat yang ada pada diri sahabat disebut sebagai isar. Isar ni apa? Mereka sentiasa mendahulukan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat daripada golongan Ansar banyak memiliki sifat isar. Isar ni apa dia? Dahulukan sahabat yang lain. Ada kebun, tak apa kau ambil kebun aku, usahakanlah kebun aku, kan? Ada duit, ada harta, offerkan pada sahabat-sahabat muhajirin, ambillah duit aku, buatlah modal berniaga. Bahkan sehingga tahap yang ada isteri lebih daripada seorang pun sedia untuk melepaskan salah satu daripada isterinya untuk diberikan kepada para sahabat. Masya Allah. Tapi benda ni payah nak buat, tuan-tuan. Payah nak buat, tuan-tuan. Dan ini sifat-sifat yang ada pada orang-orang yang hebat. Dan sifat yang ada pada diri orang-orang yang unggul, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, disebut dalam riwayat yang lain, alamatu hubbullahi hubbu dzikrillah wa alamatu baghdhillahi baghdhu dzikrillahi azza wa jalla. Tanda kasih Allah bagi hamba, kasihnya hamba menyebut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda Allah kasih pada hamba tu, tuan-tuan, Allah Taala mudahkan jalan baginya untuk berzikir. Cukup waktunya untuk berzikir. Kalau ada dua orang, tuan-tuan, kan, yang memiliki waktu yang sama. Semua orang ada dua waktu, kan? Semua dua orang, semua ada dua waktu yang sama. Yang ni ada 24 jam, yang ni pun ada 24 jam. Kan? Si A ada 24 jam, si B pun ada 24 jam. Tetapi kenapa Allah Ta'ala berikan kepada si A dalam 24 jam tadi, dia boleh berzikir mungkin sebanyak 2 jam daripada 24 jam dia. Namun si B tadi, kan, kadang-kadang bukan kata 2 jam, tuan-tuan, 2 minit pun tidak ada masa. Maknanya Allah tidak pilih dia, tuan-tuan, kan, untuk berzikir kepada Allah. Jadi kita ni syukur banyak-banyak bila Allah rezekikan kita untuk ada waktu berzikir. Allah rezekikan masih ada waktu untuk kita ingat Allah. Allah rezekikan waktu untuk kita bersedekah, untuk baca Quran, untuk solat, untuk sembahyang berjemaah, dan solat di awal waktu. Itu tanda sebenarnya Allah sedang kasih pada kita. Dan disebut lagi, dia kata, dan tanda murkanya Allah bagi hambanya ialah membenci hamba tersebut menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya adabnya, tuan-tuan, bila kita cakap, bila kita dah meninggalkan satu-satu amal, saya banyak kali dah sebut perkara ni, dan bahkan ustaz-ustaz yang lain pun sebut juga perkara yang sama. Bila kita meninggalkan satu-satu amal, sebenarnya bukan kita yang meninggalkan amal. Sebaliknya, amal tersebut telah ditarik daripada nikmat kehidupan kita. Boleh berzikir ni, tuan-tuan, satu nikmat. Boleh bersedekah ni satu nikmat. Boleh hadir, kan, sembahyang di awal waktu secara berjemaah, satu nikmat. Boleh baca Al-Quran, satu nikmat. Dan boleh melakukan kebaikan, satu nikmat. Tapi bila nikmat itu ditarik, tuan-tuan, kan, sedekah dah tak sedekah, Quran dah letak ke tepi, dah tak baca, kan, sembahyang dah tak jaga, zikir dah tak sebut, tuan-tuan, itu tanda sebenarnya Allah sedang tarik nikmat tersebut daripada diri seseorang. Wa'iyyazubillahi min zalik, tuan-tuan. Dan kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada menarik nikmat tersebut, dan daripada kehidupan kita. Moga-moga Allah Taala berikan nikmat tersebut secara berpanjangan. Kemudian, tuan-tuan dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam firman Allah pada satu hadis kursi, ana ma'a abdi idza zakarani wa taharrakati bi syafatah. Aku sentiasa bersama dengan hamba-Ku, kata Allah, yang mana menyebut ia akan daku dan bergeraklah dengan menyebut daku dua bibir mulutnya. Maknanya Allah sentiasa bersama dengan kita, tuan-tuan, selagi mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta jauh dengan Allah daripada mematikan hati-hati kita. Minta jauh dengan Allah daripada menjauhkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang kekasih, tuan-tuan, kan, bila mana dia kasih kepada kekasihnya, nama kekasihnya itu akan sentiasa,
menitip di bibirnya. Kan, kalau contoh Ahmad, nama kekasihnya, nama Ahmad ini akan disebut-sebut setiap hari dalam makan, di dalam tidurnya, di dalam kehidupannya. Namun bila Ahmad sudah jauh daripada hatinya, nama Ahmad tidak akan lagi disebut. Begitu juga nama Aminah, bila mana di hati kita Aminah, nama Aminah akan sentiasa disebut. Namun bila Aminah makin jauh daripada hati kita, tidak ada lagi nama Aminah. Bahkan yang paling dahsyat, kalau kita mula benci dengan nama Aminah yang asalnya kita cinta, kita kasih, kita suka untuk disebut. Kita dah mula benci dengan nama Ahmad, nama Hisham dan nama yang mungkin kita harap mereka pergi jauh daripada kehidupan kita. Ini tanda sebenarnya satu perkara yang tidak baik dalam kehidupan. Jangan sampai nama Allah mula meninggalkan kita, mula menjauh daripada bibir kita, sebab Allah bagi tahu, aku sentiasa bersama dengan hamba-Ku selagi mana hamba-Ku menyebut nama-Ku dengan dua bibirnya. Moga-moga Allah rezekikan kita tuan-tuan, dan mudah-mudahan apa yang kita sebut dalam pertemuan pada hari ini dapat memberi manfaat untuk kita terus istiqamah, terus melakukan kebaikan, terus berzikir kepada Allah, dengan kita tingkatkan lagi sepatutnya. Dalam keadaan suasana COVID yang ada hari ini, tak ada lain, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang tahu tuan-tuan, antara saya, antara tuan-tuan, antara kita semua tuan-tuan, siapa dahulu yang dijemput oleh Allah. Namun sekurang-kurangnya, bila mana kita dijemput oleh Allah, biarlah dalam keadaan kita bersedia, biarlah dalam keadaan kita memiliki bekal. Dunia ini adalah tempat untuk kita menyediakan bekal untuk kita berjalan perjalanan yang jauh di hari akhirat. Sediakanlah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu dengan takwa. Salah satu daripada jalan untuk meningkatkan takwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dahulu tuan-tuan, mohon maaf kalau ada di antara ucapan saya yang mungkin tidak kena, tidak sesuai, tidak cocok pada pendengaran tuan-tuan. Moga Allah rahmati kita semua. Qulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.